Kalau dalam bahasa Inggeris tu diterjemahkan sebagai the night of power. Jadi malam yang penuh dengan kuasa. Boleh jadi makna dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada malam ini tanda kekuasaan dia yang paling besar daripada zaman Nabi Adam sehingga hari kiamat, iaitu Al-Quran. Cumanya kita nak tengok ada tak makna Lailatul Qadar yang lain. Lailah itu malam lah. Al-Qadar itu datang daripada 3 huruf, iaitu Qaf, Dal dan juga Ra. Jadi Qadara. Ada tak makna lain untuk Qadara ni? Makna pertama, selain daripada kuasa, Qadara juga boleh membawa makna penentuan. Contohnya dalam surah Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wal qamara qaddarnahu manazila hatta, dan bulan itu kami tentukan fasa-fasanya. Jadi qaddara ini boleh juga membawa makna penentuan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan pada malam ni? Allah tentukan ajal seseorang itu, Allah tentukan rezeki seseorang itu, jodoh seseorang itu, dan kesemua ketentuannya. Jadi kita boleh katakan malam Lailatul Qadar juga adalah malam penentuan. Yang kedua, qadara juga boleh membawa makna sesuatu yang bernilai. Contohnya di dalam surah Al-A'raf, Allah SWT ceritakan tentang orang-orang Yahudi, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, dan mereka itu tidak menilai Allah dengan nilaian yang selayak untuknya. Jadi kita boleh faham malam ini adalah suatu malam yang bernilai. Apa yang bernilai sangat? Ia disokong pula di dalam surah Al-Qadar sendiri, iaitu ketika Allah ceritakan apa nilai malam ini, Allah bagi tahu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Makna ketiga bagi qadar juga boleh membawa makna sesuatu yang padat, sesuatu yang sempit. Contohnya dalam surah Al-Fajr, Allah SWT sebut wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, dan apabila dia itu diuji kemudian disempitkan rezekinya. Jadi qadar boleh membawa makna sesuatu yang padat ataupun sempit. Jadi kita boleh katakan malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang padat dan sempit. Apa yang sempitnya, apa yang padatnya? Allah cerita juga dalam surah Al-Qadar, Allah ceritakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat itu turun. Jadi malaikat yang turun pada malam itu terlalu banyak sehingga diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh Al-Albani. Kata Nabi, innal malaikata tilkal lailati aktsaru fil ardi min adadil hasa. Sesungguhnya malaikat pada malam itu lebih banyak di bumi ini dibandingkan dengan batu-batu kecil. Jadi betapa ramainya, begitu banyaknya malaikat. Jadi disebabkan itu kita namakan malam qadar, kerana bumi ini penuh dengan malaikat-malaikat yang membawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW suruh kita cari Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW suruh kita cari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi kita ni nak pakai yang mana satu? Nak cari semua sekali ke, ataupun kita hanya cari pada malam-malam yang ganjil sahaja? Ramadan tidak berlaku secara serentak di seluruh dunia. Ada tempat yang nampak anak bulan lalu dia puasa sehari awal, ada yang tak nampak, yang ikut kaedah hisab, lalu dia berpuasa lambat sehari. Jadi ada tempat yang dah masuk malam yang kedua Ramadan, ada tempat yang baru malam pertama Ramadan. Jadi sekadar mencari malam Lailatul Qadar pada malam ganjil sahaja sedikit berbahaya, kerana ada tempat pada malam yang sama dia berada pada malam yang ganjil dan kita berada pada malam yang genap. Dan kita pasti malam Lailatul Qadar hanya berlaku sekali je dalam setahun. Sebab tu antara pendapat ulama yang boleh kita pegang dalam hal ni adalah antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang suruh untuk kita cari keseluruhan pada 10 malam yang terakhir itu. Apabila kita beribadah pada malam-malam genap, kita harapkan ia adalah malam Lailatul Qadar, dan apabila kita beribadah pada malam-malam ganjil, lebih lagi harapan kita ia adalah malam Al-Qadar. Antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang ada diceritakan di dalam hadis, yang pertamanya Nabi SAW sebut malam Lailatul Qadar itu bulannya seperti separuh pinggan, mislu syiqqi jafnah. Tanda yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah yang disahihkan oleh Al-Albani, Nabi SAW sebut Lailatul Qadri talqah. Malam Qadar itu talqah. Talqah itu tenang. Boleh juga membawa makna talqah tadi, dia terang. La haratun wala baridah. Tak panas, tak sejuk sangat. Yang ni tak boleh pakai pada semua tempat lah. Kita kena tahu konteks hadis ni. Nabi SAW bagi tahu di Jazirah Arab,
Jadi malam dia orang tu kalau tak panas sangat, tak sejuk sangat, boleh jadi tanda. Tapi kalau orang tu duduk di kutub utara, mungkin tak boleh nak dijadikan tanda lah, sebab memang setiap hari dia sejuk. Matahari yang terbit pada pagi esoknya itu berwarna merah lemah. Maknanya dia terbit tu dia tak terik. Tanda malam Lailatul Qadar yang seterusnya adalah tidak ada meteor ataupun tahi bintang pada malam tu. Nabi beritahu la yahillu likaukabin ayyurma bihi fiha. Tidak halal bagi bintang itu dilontarkan dengannya pada malam itu. Jadi seperti mana yang kita tahu, tahi bintang antara fungsinya adalah menjaga kerahsiaan langit. Sesiapa yang curi dengar khabar daripada langit akan dilontarkan dengan tahi bintang ni. Al-Quran bagi tahu malam qadar ini ataupun Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, bukan seperti 1000 bulan. Sebab tu Allah gunakan khairun, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah tak kata Lailatul Qadri mislu alfi syahr, seperti 1000 bulan. Jadi setengah orang yang kira dia ambil 1000 bulan, dia bahagi dengan 12, dia dapat 83 tahun 4 bulan. Jadi dia kata siapa yang beribadah pada malam ni pahalanya seperti 83 tahun 4 bulan. Jadi silap sikit lah, bukan 83, lebih daripada tu. Cumanya kita kena tahu apabila Allah SWT sebut berkaitan dengan masa, contohnya Allah sebut 1000 tahun di dalam surah As-Sajdah ataupun surah Al-Hajj. Contoh dalam surah As-Sajdah Allah sebut fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Bila Allah sebut alfasanah mimma ta'uddun, 1000 tahun apa yang boleh kamu kira. Bila Allah sebut 1000 tu, it doesn't necessarily means 1000. Dia mungkin membawa makna lebih banyak lagi. Macam tu lah maksud dia. Jadi basically Al-Quran nak beritahu malam ini lebih baik daripada seluruh malam yang dihimpunkan dalam hidup kita. Macam itulah maksud dia kan. Let's say average umur manusia itu 80 tahun. Jadi kalau dikumpulkan semua malam ataupun setiap hari di dalam hidup dia itu, tolak malam Lailatul Qadar, malam Qadar itu jauh lebih baik dari segala malam itu. So kita kena tahu malam itu bukan sahaja mengganda-gandakan pahala kita, malam itu juga amalan yang kita pilih untuk kita lakukan pada malam itu sebenarnya menentukan masa depan hidup kita. Amalan-amalan yang kita buat pada malam ini dan doa-doa yang kita minta pada malam ini akan mengubah keseluruhan hidup kita daripada yang buruk kepada yang baik, daripada yang sempit kepada yang lapang, dan yang lebih besar daripada semua itu, daripada menjadi ahli neraka kepada menjadi ahli syurga. Moga kita semua mendapat malam Lailatul Qadar. Allahumma amin.